Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat tengah hari kepada semua penonton podcast kita pada hari ini. On behalf of UiST Melaya, saya memohon maaf di atas kelewatan kita punya program secara langsung sebab kita ada masalah teknikal sedikit. Okay, so kepada semua penonton podcast, so terima kasih kerana setia menunggu lebih kurang 30 minit kita lewat. So kita tak nak membuang masa. So hari ini kita punya podcast, kita bersiaran langsung bersama dengan unit integriti UiST Melaya. Okey, so saya tidak berseorangan untuk moderator pada kali ini. So saya bersama dengan Puan Aisyah, Ketua Unit Integriti UiST Melaya. So Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih sudi menjadi moderator bersama saya pada hari ini. So hari ini Puan, kita nak sembang-sembang berkaitan satu topik, gangguan seksual. Satu gurauan atau kesempatan, betul tak? So kita bawa panel-panel khas untuk kita kupas atau borak lah. Kita santai-santai dulu, kita nak borak berkenaan dengan this topik. Mungkin Puan Aisyah nak perkenalkan kita punya moderator kepada semua penonton. Okey Anwar, terima kasih kepada UMCAS. Kita pada kali ini akan bekerjasama Unit Integriti dan UMCAS mengenai satu topik yang saya rasa topik ni bila kita sebut gangguan seksual tu dia bukanlah satu perkara baru. Yang dah lama berlaku tapi kadang-kadang tapi lately ni kesedaran mengenai gangguan seksual tu dah semakin dah semakin lah kita punya masyarakat pun, dan mangsa sekarang ni dah berani ke depan. Betul. Tapi masih ada juga lagi yang tak faham apa dia tu gangguan seksual. Yeah. Kadang-kadang mungkin melalui pandangan mata ataupun percakapan, benda tu sebenarnya ialah gangguan seksual. Dia tak sedar dia kena gangguan seksual. Dia tak sedar. Kita tahu kan? Dan tak sedar. So jadi itu adalah tujuan lah, antara tujuan utama kita ada sembang ni. Dan kita akan bercakap, kita akan bersembang dengan pakar-pakar yang kita jemput khas lah untuk ni. Dan tetamu kita pada pagi ini kita berbesar hatilah, kita ada dua panel, iaitu yang pertamanya saya perkenalkan Superintendent Wong Pui Lin. Puan Wong adalah penolong pengarah daripada bahagian siasatan seksual wanita dan kanak-kanak Jabatan Siasatan Jenayah PDRM. Puan Wong ni sedikit latar belakang lah Anwar. Puan Wong ni dia dah lama dah lebih kurang 30 tahun dalam PDRM. Pengalaman beliau banyak di bahagian siasatan jenayah dan juga jenayah komersial. Beliau lama di Perak katanya. Jadi of course pengalaman beliau dalam siasatan jenayah ni mungkin kita akan berkongsilah. Sebentar lagi kita akan dengar daripada Puan Wong. Selamat datang Puan Wong ke program ni. Terima kasih menerima jemputan daripada UiST Melaya. Kedua, kita ada panel kedua iaitu Cik Emilia Sharif. Cik Emilia adalah pengarah urusan Speak Up Malaysia, satu agensi yang mungkin ada yang familiar, ada yang belum familiar lagi dengan Speak Up Malaysia. Tapi Cik Emilia memang seorang yang berpengalaman luas juga dalam bidang perundangan. Beliau pernah menjadi peguam, beliau banyak terlibat dalam menghasilkan polisi-polisi yang berkaitan dengan gangguan seksual. Of course beliau banyak juga bercakap mengenai gangguan seksual. Dan beliau juga aktif terlibat dalam penggubalan baru-baru ni kita ada rang undang-undang Akta Gangguan Seksual. Cik Emilia pun terlibat sama. So jadi kita akan berkongsilah bersama Cik Emilia. Terima kasih Cik Emilia sudi menerima undangan daripada UiST Melaya lah untuk program kita pada pagi ni. So Anwar, apa yang kita nak tanya dengan kita punya pakar-pakar ni? Betul. Anwar, berkenaan dengan gangguan seksual ni, okey, kepada penonton podcast kita pada hari ini, anda semua boleh tanya soalan di ruangan Facebook. Hari ini kita live secara langsung di Facebook dan YouTube UMCAS. Jangan lupa like and subscribe our media sosial. Sebarang pertanyaan kepada ahli panel, bukan kepada moderator. Okey, kepada ahli panel boleh tanya dekat ruangan komen yang telah disediakan di Facebook ataupun YouTube. So nanti kita akan, kalau ada kesempatan kami akan bacakan anda punya pertanyaan. Okey, berkenaan dengan kita punya gangguan seksual ni, mungkin anda semua tidak sedar kan, kadang-kadang kita pun tak faham. Betul. Kan? Kita tak perasan. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita pun mungkin salah seorang pelakunya, betul. Anwar. Pelaku atau mangsa? Kita tak tahu. Betul tak? So kita nak tahulah sedikit sebenarnya apa itu gangguan seksual kan? Sebab kadang-kadang mungkin masyarakat kita dia tidak tahu ataupun tidak sedar sebenarnya dia tu pelakuan dia menyebabkan orang tidak selesa. Tidak selesa. Kan? Betul tak? Kan? Rasa pelaku ada mungkin dia bergurau.
Pada dia mungkin gurauan. Pada dia bergurau. Gurauan. Kan? Tapi bagi orang tu mungkin dia rasa macam tak selesa. Tak selesa. Dan ada juga yang mungkin tak sedar yang kena gangguan seksual. So kita nak sedikit bagi kupasan apa tu sebenarnya gangguan seksual, apa yang dinamakan gangguan seksual. So mungkin kita Puan Wong lah kalau boleh kita elaboratekan sikit apa tu sebenarnya gangguan seksual. Ya, baik, selamat pagi dan salam sejahtera ucapkan kepada Puan Asia dan Cik Anwar. Okey, sebelum kita pergi lebih mendalam tu, izinkan saya menjelaskan gangguan seksual memang kita kerap dengar dan dia merupakan satu masalah sosial yang di masyarakat kita lah. So dia punya sebenarnya gangguan seksual merupakan satu perbuatan yang tidak bermoral. So melanggar etika tanpa unsur seksual kebanyakan tu sehingga tidak disenangi dan tidak digemari oleh yang penerima atau mangsa kita tu. So okey, gangguan seksual tu dia boleh beberapa jenis melalui secara lisan atau bukan lisan. Bukan lisan tu iaitu bahasa isyarat, secara visual, psikologi atau secara fizikal, iaitu ada sentuhan antara kita punya badan dengan pelaku tu. So daripada situ tu, daripada gangguan seksual tu, kadang-kadang kita tak memandang serius terhadap perkara tersebut tu. Sebenarnya dia bukan tak semestinya dia terlibat dengan kecederaan, kesan kepada kecederaan fizikal. Dia akan membawa kesan kepada kecederaan mental sehingga mencecaskan kesihatan mangsa. So contohnya dia gangguan tidur, bermimpi buruk, lepas tu tak selera makan, yang boleh jadikan keadaan yang lebih teruk akan mengakibatkan kematian. So kita pernah ada kes juga mangsa sampai satu tahap tak boleh terima sebab dia tak biasa nak menceritakan kepada orang. Dia rasa malu dan rasa sendiri telah terhina sangat sehingga dia membunuh diri. Itu yang kita kadang-kadang tu gangguan seksual tu kita tak boleh kata itu merupakan satu perkara yang remeh-temeh tu. Kita kena pandang serius tu. Lagi-lagi zaman sekarang ni kan cyber, IT. Yes, boleh berlaku juga kan? Betul. Melalui internet everything kan? Yes, betul. Sebab pakai karangan yang terutamanya karangan yang remaja tu, kadang-kadang mereka tak faham tu, merupakan dia keliru atau dia tak pastikan sama ada perbuatan tu merupakan satu gangguan seksual ke tidak. Apa tindakan yang dia perlu ambil dan pihak-pihak mana yang dia boleh rujuk. Itu yang menyebabkan keadaan tu memang amat merisaukan lah bagi karangan remaja kita tu. Betul. Kalau Emilia nak tambah sikit? Saya nak tambah sikit berkenaan dengan definisi gangguan seksual. Bila kita bercakap pasal gangguan seksual, kadang-kadang kita get lost in the terms. Okay, bila kita cakap gangguan seksual, bunyi dia macam serius sangat. Tapi bila kita bercakap dengan pelajar-pelajar, contohnya Pelajar sekolah pelajar sekolah, pelajar universiti, dia faham perkataan gatal. Okay. Dia faham perkataan dia ni perangai dia memang suka menggatal. Dia faham perkataan tu. Tapi kadang-kadang bila dia explain kat kita apa yang terjadi dekat dia explain benda tu sebagai perbuatan yang menggatal. Tapi bila kita dengar, kita boleh identify ini adalah sexual harassment ke tak. Kalau kita lihat daripada definisi, sexual harassment ada 3 komponen. 1, perbuatan yang tidak dimahukan. Maknanya, mahu ke tak mahu tu adalah perspektif mangsa, bukan perspektif pelaku. Pelaku tak boleh cakap saya melawak je. Dia tak boleh cakap macam itulah. Itu perkara biasa. Kadang-kadang setengah orang dia kata alah semua orang pun buat. Betul. Betul. Maksudnya bila menimbulkan ketidakselesaan kepada mangsa, itu adalah gangguan seksual. Itu adalah gangguan seksual. Ada 2 komponen lagi. Itu first element. Itu first element. Okay. Second element dia of course lah dia kena seksual. Kalau tak kita tak panggil gangguan seksual. And apa yang seksual tu kita kena ingat dia tak perlu sesuatu yang overtly seksual. Tak perlu bukan setakat orang tunjuk bahan pornografi, bahan lucah sahaja akan jadi gangguan seksual. Kadang-kadang orang bagi komen berbentuk innuendo. Komen-komen yang dirasa macam melawak. Simple je, tapi ada implication sexually. And itu kita boleh satisfy elemen yang kedua. Elemen ketiga adalah dia bawa negatif, impact yang negatif kepada mangsa. Sama ada daripada kesihatan mangsa ataupun daripada persekitaran mangsa. Kadang-kadang bila kita tengok gangguan seksual di tempat kerja mangsa tak ada impact dekat diri dia yang kita boleh nampak, tapi persekitaran tempat kerja dia jadi threatening, dia rasa tak selesa datang kerja, dia rasa tak selamat datang kerja. Itu adalah elemen-elemen yang kita tengok untuk
ditentukan gangguan seksual. So kalau kita tengok Anwar, gangguan seksual ni macam definisi yang diberikan oleh kita punya tetamu ni, dia sebenarnya tak semestinya kena ada physical attack, physical touching. Dia boleh berlaku dalam bentuk macam Cik Amy cakap tadi lah, innuendo. Betul. Mungkin daripada cara kita pandang pun dia telah menimbulkan ketidakselesaan. Pandang, isyarat, komen, perkataan, tu semua benda boleh mengundang kepada gangguan seksual. So bila kita bercakap, jadi dia daripada perspektif mangsa. Bila kita bercakap pasal mangsa, Puan Wong, Cik Amy, kebanyakan orang akan beranggapan bila kita sebut gangguan seksual, kebanyakan mangsanya ialah wanita. Selalu, dan bila kita sebut gangguan seksual, orang akan pandang lelaki sebagai pelaku. Oh, salah. Itu kita pula kata salah, betul lah. Itu pandangan betul umum lah kan. Selalunya gangguan seksual mesti berlaku pada wanita. Wanita dan pelakunya ialah lelaki. Possible tak kalau kita switch? Apa pandangan panel lah mengenai ni kedudukan mangsa dan pelaku ni lah. Mungkin Puan Wong ada pengalaman kan, kes-kes sebenarnya memang betul ke mangsa ni wanita dan pelakunya ialah lelaki. Okey, untuk makluman Puan Aisyah tu, memang daripada kajian dan semakan dan daripada statistik yang kita kumpulkan, majoriti mangsa gangguan seksual tu ialah golongan wanita. Dia tak boleh menafikan dia terdiri lebih kurang 97 hingga 98% ialah kaum wanita tu. So yang menjadi mangsa. Yang menjadi mangsa. Lepas tu tidak boleh menafikan juga kejadian yang gangguan seksual boleh berlaku ke atas kaum lelaki juga. So kemungkinan bagi kaum lelaki tu mungkin dia rasa tak sampai satu ancaman yang serius kepada dia. Dia tak nak report. Yes, dia rasa mungkin dia pun rasa malu untuk buat report tu. So yang kadang-kadang tu, okey, seperti yang tadi Cik Ambilia terangkan tu, actually gangguan seksual sangat subjektif. So ada orang yang tak pasti sama tu, apa tindakan yang saya perlu buat? Adakah sampai tahap satu saya perlu buat report ke? Kalau saya buat report tu tak ada tindakan diambil tu, hanya menjadikan isu supaya dia jadi target kepada pelaku tu. So sebenarnya sesuatu kes yang datang ke sudah buat report di balai polis, pihak polis tu akan jalankan siasatan. Siasatan kita bukan hanya menumpukan aduan yang dibuat oleh mangsa sahaja. Kita akan dapatkan statement, dapatkan keterangan daripada sekeliling, daripada saksi-saksi yang berada di tempat kejadian, dan kemudian kita akan mengkajikan kes sama ada terputih satu gangguan seksual berlaku ke tidak. Itu yang kita memang menggalakkan sekiranya sesiapa yang rasa diri sendiri menjadikan mangsa gangguan seksual tu boleh tampilkan ke balai polis. Kita akan bagi bantuan dan akan kita bagi bimbingan macam mana nak buat report dan macam mana apa tindakan yang perlu dibuat. Macam Puan Wong cakap tadi, gangguan seksual bukan hanya berlaku, maksudnya ada juga lelaki yang menjadi mangsa kepada gangguan seksual. Ya, betul. Kan? Dan kalau kita cerita pasal hubungan gender ni, betul tak? Possible tak kalau gangguan seksual tu berlaku di antara sejenis? Macam mana? Puan ada macam lelaki dengan lelaki kan? Mungkin kawan bergurau. Tapi boleh ke berlaku macam tu? Jawapan singkat dia possible. Boleh berlaku. Saya share satu statistik yang dibuat pada tahun 2019. Dia mendapati bahawa lebih kurang 40% adalah wanita, 20% adalah lelaki, dan lagi 20% tu adalah orang yang identify sebagai gender lain-lain. And ini saya nak tekankan bahawa pelaku atau mangsa bukan semestinya daripada gender yang berlainan. Sangat possible bahawa kita pass a remark, and remark tu adalah dia betul lah, dia fulfill tiga-tiga elemen tu. So dia boleh jadi sexual harassment. Maksudnya bila dia melengkapi ketiga-tiga tu, tak kisah gender lelaki ataupun perempuan ataupun sama sejenis pun. Betul. Sebab tu bila kita tengok definisi gangguan seksual, kita tak cakap perbuatan dari satu gender kepada gender yang lain. Kita tak cakap benda tu. Kita tengok 3 elemen je. And lagi satu saya nak tekankan, gangguan seksual ni dia tak perlu elemen intention. Kadang-kadang kita pass a remark, kita pass a comment, and orang tu cakap, oh saya rasa gangguan itu adalah gangguan seksual dan saya rasa tak selesa. Itu adalah bukan defense untuk orang kemudian datang dan cakap, tapi saya tak berniat nak mengganggu awak secara sexually. I see. Dia tak boleh jadi defense. Niat tu tak menghalalkan cara. Betul. Nampak. Boleh banyak ni kalau nak bagi peribahasa. Walaupun kita tengok dalam kebanyakan kes jenayah lah kan,
dia punya mens rea tu kita sebut intention tu perlu dibuktikan untuk menentukan mungkin degree of hukuman ke apa benda. Betul. kan. Tapi for gangguan seksual dia lebih kurang juga puan. Kita akan tengok elemen intention tu, obviously dia relevant, tapi Okay. dia is not a black and white answer. Kalau tak ada intention, tak bermakna tak ada gangguan seksual. Tapi of course kita akan tengok kadang-kadang orang tu memang melakukan kesilapan yang dia betul-betul rasa bersalah, dia rasa macam minta maaf lah, saya memang tak sengaja, saya tak tahu. Of course kita akan take those things into consideration. Tapi it's not an absolute defense lah. Okay. So Noah, kadang-kadang kan kita pun selalu juga dengar komen lah sebenarnya dia kata mangsa tu yang mengundang untuk dia di-harass. Dia berpakaian seksi. Jadi Dia menarik perhatian. dia yang membuka ruang. Dia seolah-olahnya mengundang untuk dia diganggu. Sometimes ada juga perception tu kadang-kadang pelaku ni pun bila kita panggil especially kalau benda tu berlaku secara di khalayak ramai, maksudnya bukan one to one lah. Jadi daripada saksi-saksi yang kita panggil, dia kata mangsa ni dia memang selalunya berpakaian seksi, jadi orang suka nak, kadang-kadang jadi bila orang pas remark tu macam Amy cakap tadi lah, dia menggatal remark tu sebab dia tertarik atau dia ditarik kepada penampilan tu lah. Jadi kalau boleh mungkin Cik Amy atau Puan Wong nak komen dari segi tu. Ya, sebenarnya daripada berpakaian seksi itu tidak merupakan satu faktor atau punca utama untuk melakukan gangguan seksual. So, sebenarnya sesuatu jenayah pelaku, iaitu pelaku dapat adalah peluang dan luang untuk melakukan sesuatu jenayah ke atas mangsa tu. Contohnya kalau daripada kajian tu, mungkin pelaku tu sudah mengetahui sangat mangsa merupakan seorang yang pendiam, yang naif, kurang keyakinan dan kurang bersuara. Dia memang mengetahui kalau dia buat sesuatu ke atas mangsa tu, mangsa tidak berani untuk bersuara atau meminta tolong tu. Itu yang dia merupakan nampak ada peluang dan luangan. Itu maksud tu ciri-ciri mangsa ya. Yes, betul. Macam inilah rasa macam boleh makan dia ni. Betul. Lebih kurang macam tu lah kita ya. Lepas tu dengan pakaian yang seksi tu hanya merupakan satu alasan saja untuk mendorong mereka untuk melakukan gangguan seksual. Itu yang kata tak semestinya dengan sebenarnya daripada banyak kes-kes yang kita siasat tu, ada mangsa yang berpakaian sopan pun menjadi mangsa. Yang pakai tudung pun yes, kena ganggu seksual juga. Betul. Itu yang kita kata pakaian seksi tu tidak merupakan satu penyebab utama lah bagi gangguan seksual tu. So Emilia, if you saya nak tambah sikit satu perkara boleh. Mengenai victim blaming ni lah yang tengok pemakaian mangsa and what not. Victim centric dia kata ya. Betul. Kebanyakannya bila kita tengok gangguan seksual, kita kena faham yang gangguan seksual adalah bukan salah laku yang disebabkan oleh nafsu semata-mata. Okay. Kalau bukan nafsu sebab apa tu? Walaupun ada perkataan seksual dalam tu, bukanlah macam contoh, kita tengok katakanlah saya nampak seorang lelaki yang saya rasa handsome lah, okay? And lalu depan saya nak pass remark, tapi ramai orang tapi saya rasa macam tengah handsome sekarang ni, tapi saya boleh tahan. Macam Puan Wong cakap, dia ada ruang. Saya tunggu mungkin bila tak ada orang pandang, saya tunggu masa kita berdua sahaja mungkin. So itu maknanya saya buat tu sebab saya plan. So gangguan seksual ni adalah satu salah laku yang disebabkan oleh power distance ataupun ada gap antara power antara pelaku dan mangsa. Sebab itulah it's not just about gender. Kadang-kadang kita kena tengok latar belakang, kadang-kadang kita kena tengok jawatan, kadang-kadang kita kena tengok culture yang orang tu dibesarkan contohnya. So itu salah satu benda yang kita kena tengok juga. Okey, faham. Okey, tadi kita ada sentuh pasal saksi kan. Macam kalau kita tengok, macam tadi Puan Wong ada bagi tahu jugalah, sebenarnya pelaku ni bila dia nak buat gangguan seksual mesti satu tempat yang tersembunyi. Betul tak? Tak ada orang, baru dia boleh melakukan benda tersebut. Tetapi kalau kita tengok kes-kes sekarang ni, macam ni kalau kita nak bawa, sebab bila kita nak report polis, bila kita nak dakwa, mesti kena ada saksi. Betul tak? Betul tak? Saksi maksudnya sebab kes nak siasat.
Sebab tapi kalau isu-isu kes gangguan seksual ni kebanyakannya kurang ada saksi. Tak ada saksi lah. Of course, Yeah, kebanyakan of course, orang itulah. dia buat dekat belakang. Dia buat dekat yang tak ada CCTV. Tak ada CCTV. Kat mesin photostat ke kononnya. Yang orang tak nampak. Orang semua dah balik. Macam office, mana? tak ada Betul. orang. Macam mana mangsa ni? Macam mana mangsa ni nak okey, dia nak buat report tetapi dia tak ada bukti, tapi macam mana? Apa Dan yang dia dia tak perlu ada buat? saksi. Dan dia tak ada saksi. Macam mana tu? Macam mana Kalau Puan Wang ataupun Emilia lah. Okey. Macam ni. Kita tak bolehkan kejadian gangguan seksual hanya berlaku di tempat sunyi ke apa. Sebenarnya tempat kerja ke, di karangan yang ramai ke, memang berlaku juga. Dengan cara dia saja melalui di sebelah tu menggesek badan dengan mangsa tu, itu merupakan gangguan seksual juga. So okey, kita tidak menafikan kebanyakan kejadian jenayah berlaku antara mangsa dengan pelaku saja. So kadang-kadang mangsa pun keliru sama ada kes tu boleh sampai ke mahkamah ke tidak sebab tak ada Betul. saksi ke Betul, tak tak ada apa saksi. pada masa kejadian tu. Sebenarnya kalau ada saksi pada masa kejadian, memang dapat keterangan yang Lebih kukuh kuat untuk lah. menyokong aduan daripada mangsa lah. Tapi selepas kejadian berlaku, apa reaksi daripada mangsa terhadap kawan-kawan dia ke, atau selepas dia keluar daripada pejabat, contohnya kejadian tu berlaku di pejabat pengetua ke atau dia punya majikan ke, dia terus keluar daripada immediate, dia akan bagi tahu dia punya rakan atau dalam keadaan yang trauma atau dalam keadaan yang menangis-nangis. Lepas tu dia kemudian tu dia mencari-cari saluran untuk mendapatkan bantuan. Itu pun merupakan keterangan yang sokongan yang kuat juga untuk satu kes juga. Okey, maksudnya situasi tersebutlah. Yes, walaupun yes. tak ada saksi. Betul-betul. Jadi saya rasa pada pandangan saya lah, kalau mangsa tu walaupun pada masa ketika kejadian berlaku tu tak ada saksi, tetapi sekiranya dia ada bercerita dengan, so the first person yang dia bercerita tu adalah saksi utama kepada kejadian, dia boleh menjadi saksi utama kepada kejadian. Boleh juga. Sebenarnya kadang-kadang dia tak semestinya nak ceritakan kepada orang lain pun. Selepas kejadian tu dia mengalami trauma. Kemurungan, sehingga dia disedari oleh rakan-rakan dia. Lepas tu rakan-rakan dia pergi tanya dia, dia baru cerita, itu pun merupakan satu keterangan sokongan juga. Betul je Amy? Betul, saya sokong Puan Wang. Okay. Betul. Jadi mungkin kepada rakan-rakan Facebook kita, rakan-rakan yang menonton YouTube ni, itu satu ilmu yang saya rasa, sebab kebanyakan orang dia bila apa-apa berlaku, bila kita tanya kenapa tak nak ni, sebab tak ada saksi. Orang tak percaya ke cakap saya? Especially kita ada juga situasi di mana nanti orang akan persalahkan saya. Mungkin orang akan kata sebenarnya saya yang membuka ruang macam tadilah. Jadi dan kebetulan dia tak ada saksi, tak ada CCTV, tak ada bukti lain. Jadi itu pun menjadi salah satu punca kenapa kadang-kadang orang tak nak bawa ke depan, tak nak melapor. Okey. Dia ada satu situasi tadi macam Emilia cakap tadi, mangsa dan pelaku dia ada faktor power and authority. Tapi kita tak nafikan juga ada juga berlaku situasi di mana mangsa ni adalah orang yang lebih power, lebih mempunyai power atau authority. Lebih tinggi mungkin dari segi kedudukan. Bos lah kiranya. Bos. Kira bahasa simpelnya bos. Mangsa bos. Mangsa bos ke? Mangsa bos. Mangsa bos. Mangsa bos. Dahsyat, jarang berlaku mangsa bos. Ada Noah. Mangsa bos dan dia punya pelaku dia ialah staff. Terbalik lah ni. Terbalik. Okey. Jadi kalau Emilia boleh kupas sikit. Faktor kuasa atau power ni, kita kena faham yang ada formal power and ada informal power. Formal power macam Puan Aisyah cakap, ada jawatan ataupun mungkin dari segi faktor umur macam tu. Tapi ada juga power yang informal. Maknanya kita hidup dalam masyarakat yang memang ada konsep power distance antara gender, for example. Sebagai contoh, kita ajar budak-budak perempuan untuk jangan untuk apa-apa berlaku suruh lelaki protect, or cari abang ataupun this kind of relationship yang kita ajarkan. Saya rasa faktor culture juga adalah salah satu faktor yang boleh create gangguan seksual ni. Bukan gangguan seksual, power yang informal tu yang saya cakap tadi. So maknanya macam contohlah, sebagai macam keluarga yang dari keluarga Islam, for example, kita selalu ajar lelaki ketua keluarga, lelaki
for example is higher than us on some level of status macam tu, itu affect juga. So kadang-kadang walaupun kita boss, kita perempuan, tapi bila mungkin ada yang lebih rendah jawatan tapi lelaki buat macam tu, kita masih rasa tak selesa. Sebab itulah saya cakap, bila kita tengok gangguan seksual, jangan tengok rigid. Oh, ni lagi tua, oh ni ada jawatan, mesti takkanlah kot. Tak boleh macam tu. Kita mesti tengok situasi tu. Dan kita tak boleh nafikan bahawa sesiapa sahaja mangsa gangguan seksual tu, bila dia kena gangguan, dia punya reaction tu kita tak boleh teka. Kita tak boleh cakap, you boss, patutnya you cakap lah. Jangan, you boss, sepatutnya you marahlah dia. Tak boleh, sebab reaction orang tu kita tak boleh teka. Saya sendiri yang pergi serata tempat buat talk untuk sexual harassment, bila saya sendiri kena sexual harassment, saya pun terdiam. Tak tahu apa nak buat. Kita pun macam, saya pun speechless. Dalam otak saya macam, is this really happening? Like macam yes, what? Yes. Macam tu. And saya ingat saya pernah kena gangguan seksual di kedai mamak. Dan saya pergi, saya beli bungkus lepas tu saya tunggulah, duduk sementara di tengah buat di tengah goreng lah saya punya order tu. Lepas tu bila saya duduk, sebelum saya nak bangun tu, saya tak ada seorang lalu macam Puan Wong cakap tadi, menggesel dia punya badan dengan badan saya, dan sentuh bahagian dada. Dan saya, instead of cakap anything masa tu, saya duduk balik kat kerusi tu dan saya duduk dekat meja tu 20 minit. Sebab memikirkan, saya terkejut. Saya terkejut. Yes. And saya nampaklah lelaki tu keluar daripada kedai dan dia pun pergilah mana-mana yang dia nak pergi. Dan saya duduk kat situ 20 minit. Sebab saya tengah proses benda yang berlaku tu. Sebab itulah saya cakap, kita tak boleh stereotype orang. This is your jawatan, this is your age, you ada this kind of knowledge, you mesti react macam ni. Mangsa tak perfect. Mangsa akan buat benda yang imperfect. Dan kita tak boleh tengok imperfections mangsa tu untuk discredit cerita dia. Itu penting. Yep. Jadi apa tu, macam yang Puan Wong cakap awal-awal tadi pun, sebenarnya kesan kepada perbuatan gangguan seksual ni kepada mangsa pun kita tak boleh nak predict juga. Sehingga ada kes yang membawa kepada kematian. Kalau trauma tu memang biasa, tetapi sehingga menjadi lebih serius, sehingga menyebabkan gangguan mental, kemurungan dan membawa kepada kematian kan. So sebenarnya gangguan seksual ni memang sesuatu yang serius lah. Saya tadi tertarik nak tanya satu, tak tahulah kepada Emilia. Kadang-kadang anak-anak muda zaman sekarang kan, tak kisahlah yang bujang ke, yang tak ada siapa-siapa kan. Macam mana kita nak bezakan kalau orang itu datang untuk mengorat kita? Orang nak tahu dia. Orang nak tahu. Kadang-kadang yes, remark yang dia ada tu, lelaki datang, saya nak mengorat anda. So dia pun buatlah benda-benda yang mungkin kita tak selesa lah, kita tak tahu. So itu macam mana tu? Macam mana kita nak bezakan orang datang tu sebenarnya nak tackle kita ke, ataupun dia cuba untuk membuat gangguan, menggatal. Kita istilah saya menggatal. Saya gelak Anwar sebab ramai orang tanya soalan ni dan saya rasa pelik honestly. Sebab kalau you nak mengorat ataupun nak berkenalan, dia tak sama dengan menggatal. Menggatal tu lain, nak berkenalan tu lain. Contoh Anwar, saya nak berkenalan dengan awak hari ni, saya akan cakap, Anwar, nama saya Emilia, free tak? Nak pergi minum kopi tak? And then you cakap, tak boleh lah, hari ni busy, whatever. Itu saya nak berkenalan. Okay. Tapi kalau saya nak berkenalan dengan awak, saya cakap, Anwar, awak ni mesti dan saya cakap lah something, awak ni mesti something yang sexual. Itu bukannya nak berkenalan, itu nak mengganggu orang secara seksual. So jangan ingat, just because sexual harassment is a wrongdoing or is a crime, you tak boleh bercakap dengan perempuan, you tak boleh berkenalan dengan perempuan. Ajar diri sendiri macam mana saya nak berkomunikasi dengan wanita, atau macam mana saya nak berkomunikasi dengan masyarakat mengikut etika yang betul, yang kita hidup bermasyarakat. Contoh, you tanya soalan ni, if you want to ask someone yang you nak mengorat satu soalan tu, you tanya diri you, kalau orang tu tanya soalan tu dekat you rasa apa? Ataupun kalau orang tu tanya benda tu dekat adik you, dekat kakak you rasa apa? So kalau you rasa macam, kalau you akan offended bila orang tu cakap benda yang sama dekat you, and you akan rasa apa benda pelik betul dia ni, then janganlah buat. Benda simple sahaja. Kalau Puan Wong, kalau kita tanya, kalau ada tak kes yang contoh ada seseorang tu macam tadi lah, macam kes yang kita cakap tadi dengan Emilia, dia nak mengurat
Tetapi dia call kita berkali-kali. Contoh, kita tak selesa bila dia ganggu kita macam tu. Dia call, kita angkat, dia message. Adakah kes macam tu ni? Itu dikira sebagai gangguan sosial ataupun tidak? Okey, saya faham suara yang dibangkitkan oleh Cik Anwar tu. I rasa antara ramai-ramai remaja tu pun minat. Mereka pun risau sangat. Tak akan saya buat sesuatu gangguan seksual. Gangguan seksual. Macam mana saya nak dapatkan ke friend ke nak memborak dengan tu kan. Sebenarnya kita kena tengok keadaan tu. So itu yang kita selalu menggalakkan mangsa apabila gaya komunikasi atau perilaku daripada pelaku tu sehingga dia berasa tidak menyelesakan dia kena terus berani dan terus terang kepada pelaku tu. Bagi tahu dia, okey, perkara ni tak patut berlaku lah. So, sehingga dia merasakan dia terhina ke apa. Kalau perkara tu berulang kali lagi, kemudian tu sampai satu tahap mangsa tu nak dapatkan bantuan yang datangkan ke pejabat polis tu buat satu report. Okey, selepas aduan kita terima tu, kita akan siasatkan apa yang sampai tahap macam mana dia punya gangguan tu. So kalau dia setakat hanya untuk nak tackle dengan niat tu nak tackle ke, lepas tu dia pun mungkin dia punya cara-cara penyampaian tu ada berunsur lucah sikit ke, atau tak sampai lucah lah, mungkin dia kurang kadang-kadang dia tak sengaja, tapi mungkin sebab dia macam tu kot. Tapi macam tadi cakap lah, itu bukan boleh jadikan alasan untuk kan dia kalau orang tu tak selesa menjaga itu adalah gangguan. Yes, betul. Itu yang saya kata. Kadang-kadang tu ada yang dia kata penerimaan atau interpretasi itu perkelakuan tu adalah bergantung kepada kebudayaan sesebuah masyarakat. So tapi sebagai seorang mangsa tu, biarkan you buat report, kemudian kita akan jalankan siasatan, kita akan kajikan keseluruhan kes sehingga akan memutuskan sama ada perbuatan tu merupakan satu gangguan seksual ke tidak. Akan betul-betul membawa trauma ke kemurungan ke ketakutan kepada mangsa ke tidak. Saya nak tambah sikit. Saya sokong apa Puan Wong cakap, betul. Sebagai mangsa, bila orang buat sesuatu kat kita tak selesa, cakap say no. Cakap saya tak selesa. Kalau tak berani cakap depan-depan, lepas tu message ke, kalau dekat konteks tempat kerja hantar email ke, cakap in reference to apa yang jadi dalam lift tadi, saya tak selesa sebenarnya, would appreciate it kalau you tak buat dah. Tapi saya nak tambah, kebanyakannya kita tak boleh letak burden tu ke atas mangsa semata-mata untuk always educate and untuk always go around and bagi tahu orang ini boundary saya, ini boundary saya, ini boundary saya. Saya nak invite kawan-kawan lelaki untuk belajar tengok reaksi muka. Contoh, you cakap sesuatu, most of the time there will be a pause. Dia ada muka tak selesa, dia ada macam walaupun dia macam tu. Dan kadang-kadang dia macam okay. Ni semua, this is all reaction, body language. Betul. Yang you boleh tengok sendiri. Sebab itulah saya cakap kadang-kadang laki dia bagi alasan, saya pernah dengar, tapi dia tak pernah cakap kat saya dia tak nak. Tapi dalam kes tu ada mangsa punya saksi yang cakap saya nampak kejadian tu and dia describe reaction mangsa tu. And mangsa tu terus terdiam dan tak cakap apa-apa dah lepas tu. And ini semua bagi saya kita kena pay attention lah. You tak boleh cakap, dia tak cakap tak pun. You tengok body language dia, nampak dia tak selesa. Kenapa buat lagi? Saya tak cakap benda ni melalui criminal proceedings, obviously. Saya cakap melalui masyarakat. Kita dengan kawan-kawan, kita dengan rakan tempat kerja. Tengok body language. Kalau dia tak selesa, jangan buat. So kalau kita bercakap pasal macam mana kita nak memberikan kesedaran kepada masyarakat lah, especially mungkin di kalangan anak-anak muda kita, belia kita mengenai gangguan seksual ni, pendidikan atau pendedahan awal mengenai gangguan seksual tu mungkin juga sebab dulu kita ni lah dalam masyarakat kita khususnya dalam masyarakat Melayu lah, kita bila bercakap benda-benda berkaitan dengan seksual ni, dia satu benda yang sensitif. Tetapi benda-benda tabu kan. Bila benda tu ada unsur-unsur seksual sikit, jangan cakap benda macam ni, tak baik kan. Malulah nak cakap benda-benda macam ni. So jadi adakah kemungkinan pendedahan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan gangguan seksual ni tidak
kita tidak terapkan daripada awal, daripada sekolah dan sebagainya. So apa pandangan? Mungkin Puan Wong, mungkin itu adakah itu merupakan salah satu cara yang kita boleh untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai mengenai gangguan seksual ni? Ya, Puan Asia, daripada pihak polis tu, kita memang kerap pergi sekolah ke atau institut ke untuk memberi ceramah. So kita memang menggalakkan cikgu-cikgu dengan berani membuka tajuk berkenaan dengan seksual, serangan seksual ke atau gangguan seksual ke macam mana. Kita kena terus terang kepada yang kanak-kanak sekarang. Tapi tak dinafikan kan juga kan, gangguan seksual pun boleh berlaku di antara pelajar dengan atau murid sekolah dengan cikgu sendiri. Ada sebenarnya kan? Banyak di mana-mana tempat saja. Betul. Dia tak ada kata walaupun di dalam rumah, di tempat awam, di sekolah, di pusat-pusat akademik, semua tu. Itu yang kita menggalakkan cikgu, biarkan budak kanak-kanak tu memahami apa makna dia gangguan seksual dan sampai tahap apa perilaku tu yang dimasukkannya. So daripada camping awareness ke kesedaran ke, kita memang kerap berlaku di sekolah ke atau kepada institusi ke atau kepada para guru pun. Kita pernah ada dalam satu seminar dengan guru-guru tu, kita kemukakan so apa masalah dan apa yang kelemahan daripada didikan kepada pelajar-pelajar dia tu. Supaya yang budak-budak tu ke atau remaja ke tahu hak dia untuk menjaga dan mempertahankan keselamatan dirinya. Betul. Dan apa tindakan yang perlu diambil dan dia berani. Dia selepas dia dapat hak dia pun kita akan bagi didikan juga pengetahuan berkenaan dengan undang-undang yang berkenaan, hukuman yang akan dikenakan dan jenis-jenis kesalahan supaya mereka lebih meyakinkan diri sendiri untuk buat report. Berkenaan dengan hukuman tadi, apa sebenarnya akan dijatuhkan kepada pesalah? Apa hukuman, bentuk hukuman yang boleh dikenakan lah. Yang boleh dikenakan kepada pesalah? Cik Emilia tu ada apa-apa nak tambah ke? Sebelum kita pergi lebih lanjut lagi tu. Okey, so soalan sebelumnya soalan sebelumnya. Okey, saya rasa dalam topik pendidikan ni, kita kena ingat yang kadang-kadang kita nak pergi dekat budak-budak, especially yang muda-muda, kita nak terus ajar gangguan seksual tu susah. Betul. Sebab banyak konsep yang dia masih tak faham. Sebab itulah saya invite parents yang kalau ada anak yang masih kecil, ajar pasal consent dulu. Ajar pasal safe touch and touch yang orang boleh bagi and orang yang tak boleh. Siapa yang boleh sentuh? Mana boleh sentuh, mana tak boleh sentuh. Siapa boleh, siapa tak boleh. Itu basic kena ajar dekat semua. Lepas tu dari situ barulah ditahu konsep hak dia. Masalah kita sekarang, kita tak ajar budak-budak yang dia orang punya badan adalah hak dan di bawah kontrol dia. Contoh, yang perlu dilindungi. Betul. Contoh masa raya, budak ni dia cakap ni salam uncle ni ataupun salam auntie ni. And then dia pun salam lah. Lepas tu okay, give me a hug. And then budak tu tak nak. Kita mesti macam jangan macam tu, pergi hug auntie ni macam tu. And kita paksa dia. Apa yang kita buat adalah kita ajar budak-budak ni yang dia kalau dia tak nak pun, tapi kadang-kadang buat je lah sebab dia lagi tua pada saya. Betul. Saya tak selesa tapi whatever lah, buat je lah. Itu yang kita ajar dia. Itu yang jadi masalah. Sebab itulah ramai saya tengok pelajar-pelajar kalau perempuan kadang-kadang dia tak comfortable tapi dia rasa macam dia tak boleh cakap. Sebab kita tak pernah bagi tahu dia dari dia kecil yang dia boleh say no. Kalau satu lagi mungkin ada yang beranggapan nanti orang kata aku ni kolot ataupun macam kau ni tak perasan yang paling selalu saya dengar kan? Kadang-kadang tu memang betul, dia memang nampak kalau baca mesej tu memang nak mengorat, tapi bila perempuan tu reply saya tak berminat, tolong jangan mesej saya lagi, and then dia boleh reply awak ni perasan lah, saya bukan suka sangat pun, awak ni bukan cantik sangat pun, itu banyak betul saya tengok. So benda tu dia macam dia manipulatif lah, dia turn balik benda tu. And kita sebab tu lah saya cakap tadi, saya sokong apa Puan Wong cakap, bila budak-budak dah besar, kita kena ajar, and kita kadang-kadang kita ajar pasal rape sahaja. Kita tak ajar pasal yang all kecil-kecil this, yang kecil-kecil, all rape this tu spectrum. memang benda dah berlaku, tapi benda-benda sebelum ke arah tu, sepatutnya kita kena aware. Kalau orang menggatal nak buat apa, kalau rasa tak selesa nak buat apa, kalau masa raya cousin cakap macam ni, and lagi satu masyarakat Malaysia banyak pula saya komen sila. Kita encourage anak-anak untuk ada rahsia. Sebagai contoh anak-anak cakap something, kita sebagai adult kita tak comfortable. Dah jangan cakap macam ni. Kita cakap jangan cakap macam ni depan mak tak suka.
apa kita cakap? Maknanya dia akan adalah conversation tu dengan orang lain sebab dia tak boleh ada conversation tu dengan family dia. Sebab tu penting bagi saya kita kena encourage. Banyak family dekat Malaysia yang anak perempuan untuk nak dapat height pun tak ada orang cakap benda tu until it happens and then baru nak ada conversation. So saya rasa kita kena ubahlah persepsi tu. Sexual education is very important. Betul. So Noah, memang sebenarnya macam ini adalah juga program kita ni juga adalah salah satu kita sebagai universiti kan, yang kita juga mengambil peranan untuk bersama-sama dengan polis, bersama-sama dengan mungkin Speak Up Malaysia untuk memberikan pengetahuan, ilmu dan kesedaran lah kepada saya rasa ramai juga yang penonton yang mungkin baru tersedar, oh begini rupanya gangguan seksual, mungkin dia pernah jadi mangsa kan, kita tak tahu. So mungkin selepas habis program ni dengan penjelasan yang lebih lanjut maksudnya kita punya penonton akan lebih tahu kan berkenaan dengan gangguan seksual. Tapi kita nak cakap pasal hukuman tadi. Saya ada cakap pasal sebab tadi orang dia cakap pasal hukuman. Kepada pesalah, apa sebenarnya yang akan hukuman yang kita boleh bagi dia? So kita nak tahu juga tu. Yang mungkin yang ada diperuntukkan dalam undang-undang lah. Okey. Yang hukuman tu kita memang mengikut peruntukan yang di dalam kanun kesesaan. Kebanyakan itu kes-kes gangguan seksual kita akan siasat di bawah kanun kesesaan tu. So untuk makluman tu, kalau hanya secara gangguan seksual dengan perkataan dan isyarat yang berunsur ruca tu, dia punya dengan tujuan tu mengaibkan kehormatan seseorang tu, dia punya hukuman tu boleh penjara selama tempoh yang boleh sampai 5 tahun. Atau dengan denda atau dengan kedua-duanya. Kalau itu hanya kesalahan. Yes, itu hanya setakat isyarat dan perkataan saja. Okey, itu isyarat dan perkataannya dengan penonton. Okey. Okey. Lepas tu itu isyarat. Kalau ada sentuhan, iaitu menyerang atau menggunakan kekerasan jenayah ke atas seseorang dengan niat hendak mencabut kehormatan tu, dia punya penjara tu boleh sampai 10 tahun pula, atau denda atau sepat atau mana-mana keduanya. Itu yang berniat. Maksudnya telah itu ada sentuhan. Ada 355 di bawah section 354 itu tahap sentuhan lah. Yes, dengan kekerasan menggunakan tu. So untuk makluman semua tu, sebelum tahun 2017 tu, semua kes mencabut kehormatan tu kita akan pergi di bawah kanun kesesaan. Tapi pada tahun 2017 tu, Cik Emilia yang lebih mengetahui itu, kita sudah ada satu akta seksual, kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. So kebanyakan itu akta tu hanya khas untuk mangsa di bawah umur 18 tahun sahaja. Dia punya hukuman tu sekiranya ada segala-galanya yang ada kata kesalahan perlakuan gangguan seksual secara bukan fizikal terhadap kanak-kanak, boleh dihukum dengan penjara selama tempoh tidak melebihi 10 tahun atau denda tidak melebihi 20,000 atau kedua-duanya. So yang atas kesalahan seksual ni sekarang yang bagi kita pegawai penyiasat tu banyak digunakan sebab untuk mangsa-mangsa yang di bawah umur 18 tahun. So untuk makluman semua tu, selepas kita ada peruntukan yang akta ini tu, kebanyakan kes kita berjaya duduk di mahkamah dan kita mampu multiply kita punya charge ke atas seseorang pelaku. Itu yang untuk berat juga hukuman tu. Emilia nak tambah? Saya nak tambah. Memang kita dengar berat hukuman tu. Sebab itulah selalunya bila saya bercakap dengan mangsa, kenapa tak report polis? Dia rasa intimidated. Sebab dia rasa macam seriousnya kalau saya report ni rakan tempat kerja masuk penjara 10 tahun. Dia rasa macam seriusnya, you know, saya cuma nak orang cakap dengan dia benda ni salah sahaja. Contoh, banyak mangsa bagi tahu saya yang diorang takut sebab diorang intimidated dengan proses tu. Dia intimidated dengan hukuman. Dia takut, dia setakat mesej saya macam ni, bukan hantar gambar lucah, lepas tu masuk penjara 10 tahun. Sebab kita macam saya cakap tadi, kita ajar dia untuk rasa macam dia punya hak adalah negotiable. Sebab itulah penting untuk kita also recognize kat sini, mahkamah dekat Malaysia juga telah mengenal gangguan seksual sebagai satu kesalahan tort, which is you boleh bawa ke mahkamah civil and you boleh saman dan minta compensation
ataupun apa-apa remedy yang available under civil law. Okay. Itu juga adalah satu benda yang mungkin di tempat kerja kita nak melalui civil process. Okay. Dan masa kita membuat undang-undang gangguan seksual, the Sexual Harassment Bill, kita juga push untuk benda ni di bawah akta civil, bukannya jadi criminal action saja. Sebab kadang-kadang macam benda tu orang rasa simple, jadi mungkin dia nak apologize saja, dia nak orang ni minta maaf dengan dia, ataupun dia nak orang ni bayar dia punya medical fees yang dia kena jumpa untuk counselling dan jumpa psychologist and all of that. All of this are something that sepatutnya kita bagi option dekat mangsa. Kita always encourage mangsa report polis supaya kalau benda tu serius dan polis boleh investigate dan take action. But at the same time, kalau you tak nak, betul-betul tak nak, then sepatutnya akan ada juga civil option for you to take. Dan kalau lagi banyak option, sepatutnya lebih banyaklah victims yang boleh speak up. Kita ada soalan daripada penonton. Mungkin sebab soalan ni kena dengan apa yang kita bincang sekejap. Ni soalan daripada penonton, tak pasti daripada YouTube atau Facebook. YouTube. Okey, daripada YouTube. Sekiranya seseorang itu membuat laporan polis tentang gangguan seksual yang dihadapi oleh pengadu, tetapi palsu dan tidak benar. Okey, adakah pengadu tersebut boleh didakwa membuat maklumat palsu? Macam mana tu? Memang boleh. Itu yang sebab mangsa kalau datang buat report, kita sudah menjalankan siasatan secara keseluruhan tu didapati itu merupakan satu dakwaan yang palsu. So daripada pihak polis tu, kita boleh buat satu report tu di bawah section 182 Kanun Kesiasaan tu kerana membuat laporan palsu dan boleh dikenakan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan tu boleh dipenjara selama 6 bulan. Macam mana kita nak tahu dia palsu ataupun tak cukup bukti? Mungkin dia buat tapi mungkin bukti ataupun saksi itu tidak cukup. Kan? Contoh saya macam apa, mangsa. Saya nak pergi. Tapi saya pun was-was. Kan kalau saya pergi tak cukup saksi, orang kata saya menipu. So dia akan jadi palsu. So macam mana tu? Sebenarnya kita bukan kata hanya setakat tu kalau dakwaan dia tak kuat kita terus membuat laporan tu kata dia buat laporan palsu. Sebenarnya kita akan siasat dan kita akan ambil segala-gala hal keadaan tu dan atas sebab yang munasabah kalau sesuatu perbuatan atau perilaku akan menyebabkan seseorang yang berasa terhina ke atau terancam ke, itulah terputilah gangguan seksual. Kalau hanya benda-benda tu tak pernah terjadi tapi dia mereka-rekakan cerita, itu yang merupakan satu laporan palsu. Faham. So kita sebab takut mungkinlah mangsa nak laporkan, betul tak? Saya nak tambah kita patut recognize juga di seluruh dunia, di US, Canada, diorang semua memang ada statistik untuk report yang dikatakan palsu ni. And kita perlu recognize percentage report quote unquote palsu ni is very 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 low. Tapi as a society, bila kita cakap gangguan seksual, semua orang risau pasal report palsu. As if that's the biggest issue. It's not. A vast majority of the cases is not palsu. Mungkin ada 1-2 kes yang palsu, and semua orang fixated dekat kes palsu ni and use this case palsu as a way untuk discredit mangsa-mangsa lain. Saya rasa ini bermasalah. And lagi satu saya nak cakap berkenaan dengan report palsu, macam Puan Wong cakap tadi, kadang-kadang bila selalunya kita pakai language ni dalam policy and whatnot, kita cakap bila mangsa datang dan buat report in good faith, dan walaupun dia punya report tu didapati tidak proven lah, maknanya mungkin tak cukup bukti ataupun apa-apa, ataupun you cannot take further action, itu tak bermakna yang itu adalah palsu. Dan secondly, itu tak bermakna you sepatutnya ambil tindakan ke atas perempuan mangsa tu. Sebab kita pakai elemen good faith. Apa itu good faith? Maknanya at the point mangsa tu buat report, dia betul-betul percaya yang dia telah diganggu secara seksual. So dia pergi buat report, and then kita investigate. Oh, ni bukan ni user yang maybe oversensitive. Kita rasa dia oversensitive, tapi tak bermakna report itu palsu. Itu penting untuk kita buat distinction. Okey, Noah. Rasa mungkin saya nak tambah sikit tu sebab kata laporan palsu tu memang merupakan satu perkara yang risaulah kepada mangsa tu. Sebenarnya laporan palsu tu kita jarang-jarang, antara mungkin
100 kes ke, kita baru terjumpa 1-2 yang kata sehingga kita pihak polis tu buat satu laporan kata dia buat laporan palsu. So macam yang Puan Amira kata tu, memang kalau selagi bagi orang yang tu kata itu perkara yang oversensitif saja, bukan kata betul-betul gangguan seksual. Kalau kes yang macam tu tidak merupakan satu laporan palsu. Itu yang kata kita menggalakkan mangsa datang for report. Lepas tu kita siasat yang kebiasaan tu jadikan laporan palsu, kejadian tu sebenarnya tidak berlaku langsung. Yang mangsa tu mereka-rekakan cerita memang itu yang merupakan satu laporan. Okey. Puan Syah, kita rasa macam tertarik saya nak baca soalan penonton saya rasa ni ada kaitan juga dengan bila kita sebut laporan palsu kan. Kalaulah penonton kata kalau pada permulaannya mangsa dan pelaku ni suka sama suka. Kemudian something happen dalam relationship tu, dia bergaduh atau dan sebagainya. Kemudian pihak yang satu lagi ni buat aduan. Kemungkinan dalam masa dia berhubungan tu berlaku sesuatu atas dasar suka sama suka. Tapi bila salah satu pihak tak nak bertanggungjawab, habis. Jadi dia buat benda aduan tu sebagai. Saya rasa banyak berlaku ni. Syok ni. Okey. So apa? Cik Emilia, if you can comment on that. Bercinta manis, tapi bila bergaduh semua nak dedah kan. Kita jadi macam itulah. Okey, soalan ni nak jawab simple sebenarnya sebab kita kena faham konsep consent. Kita tak boleh cakap, ni dulu masa bercinta semua okey, ni dah bergaduh you nak report I kat polis pula. Itu tak bermakna. Satu benda kita kena recognize is just because orang tu dalam relationship, tak semestinya salah satu partner tak boleh rape, tak boleh ganggu secara seksual, tak boleh buat benda yang salah. Okay? In a relationship ataupun perkahwinan bukan adalah lesen untuk yang mengatakan kita in a relationship what? That means I can touch you anywhere I want, anytime I want. Itu salah. So, and mungkin masa tu masa tengah suka kita macam diam sebab kita rasa macam sebahagian daripada tapi kita masih rasa violated ni. You shouldn't have done that to me. Tapi rasa violated, tapi macam kita rasa tak apalah, mungkin I will let it go. Tapi macam makin lama dia decide untuk report polis. Kita tak boleh just because they were in a relationship and sekarang gaduh kita cakap you ni sebenarnya sakit hati je ni, you saja nak fitnah. Tapi kalau perkara macam tu, kalau kita buat report polis, evidence mana yang dia start dikira? Semasa relationship ataupun selepas tu? Saya rasa polis, sorry lah Puan Wong, tapi saya bagi pandangan masyarakat biasa, saya rasa polis akan tengok semua elemen-elemen ni. Bukanlah you cannot say you nak tengok ni ke atau ni. Tak macam tu. Of course kita akan tengok keseluruhannya. Benda tu berlaku ke tak berlaku. Ataupun mungkin contoh kita cakap you ada buat kekerasan secara seksual terhadap girlfriend atau boyfriend. Lepas tu bila bergaduh girlfriend tu report. Okay, you kena the question you should be asking yourself is, tapi kekerasan tu berlaku ke tak? And then konteks hubungan antara parties tu mungkin dia akan jadi faktor lain lah. Mungkin faktor bila pergi mahkamah dia jadi mitigating factor ke, saya tak pasti. Tapi bagi saya tak patut kita as a society kita get too fixated on relationship. Sebab kalau macam tu, wanita yang dalam relationship, yang dalam marriage, they can never come up and say anything. Oh, okay. Yep. Betul tak? Kan? Macam mana dia nak cakap? Nanti aku cakap, orang cakap aku ni sakit hati pula dekat ex aku, macam tu. So you don't want them to feel like that. Sebab itulah soalan yang kita patut tanya is betul ke tak benda tu berlaku? Itu saja. That's the only relevant thing. Okay, Puan Wong, kalau ada kes ke? Ada kes begitu ke? Okay. Untuk makluman tu, contohnya, kalau pakai kes rogo tu, walaupun sepasang suami isteri tu kalau ikut agama tu kan rukun masih boleh berlaku dalam hubungan suami isteri. Di bawah yang peruntukan kanun kesesaan tu, sekiranya dengan paksaan atau mendatangkan kecederaan semasa melakukan perhubungan seks antara suami isteri dia, itu pun merupakan satu jenayah juga. Yes. So yang tadi macam yang tadi tu kekasih sudah putus hubungan, kemudian dia buat report tu. So daripada siasatan kita akan tengok. Contohnya, semasa sepanjang mereka hubungan yang baik tu tak ada apa-apa masalah, selepas mereka putuskan, mungkin satu pihak
pihak lelaki ke akan viralkan dia punya gambar yang berpakaian seksi, atau edarkan upload dia punya gambar yang kekasih tu dalam tu, itu tetap merupakan satu kesalahan. Kita tak boleh kata gambar tu memang yang dia masa tu dia tengah kita sama-sama yang pesuka tu dengan kereraan dia tu, tetapi kita nampak itu ialah kejadian dia memang dengan niat yang tak baik tu, untuk memalukan dia punya bekas kekasih ke apa. Okey, kita ada 5 minit lagi. Orang dah queue ada lagi 5 minit. Okey, tak apa. Tapi tak apalah. Saya sebagai pekerja dekat sini, saya pun nak tanya juga. Mungkin nak saya tanya Puan Aisyah ke atau kita tanya moderator juga. Bukan tadi you kata moderator tak boleh ditanya soalan. Tak, bukan. Okay, sebagai seorang orang yang bekerja di bawah organisasi, contohlah, kan? Kemana ke arah dia nak pergi tu? Adakah dia terus ke polis ataupun dia pergi panjat ke organisasi dahulu? Mungkin saya pun boleh bertanya kepada Puan Aisyah. Puan Aisyah Ketua Unit Integriti, kan? Go Puan Aisyah. Dan juga kepada ni lah, kan? Biasalah ada orang takut, kan? Adakah saya nak pergi ke mana ni? Contohlah, ada kan? So sebenarnya melalui podcast ni pun kita Unit Integriti pun nak mengambil kesempatan lah untuk memaklumkan kepada bukan saja warga kita lah, pelajar ataupun staf kita, especially kepada staf dan pelajar kita, apabila berlaku perkara yang bersifat gangguan seksual ni, aduan boleh dibuat kepada Unit Integriti. So Unit Integriti pun kita sekarang ni memang memberi fokus yang banyak kepada isu-isu gangguan seksual ni. Kita memberikan akses untuk supaya aduan tu mudah untuk dibuat. Antara yang kita buat ialah kita sediakan saluran aduan tu secara online. Dan saluran aduan tu kita share kepada semua PTJ, kepada semua platform yang ada, kepada student punya portal student. Ini termasuk student lah, kan? Yes, portal student, portal staff. Dan itulah itu juga kesempatan yang kita ambil ni untuk maklumkan bahawa kita ada Unit Integriti, salah satunya berperanan untuk menyiasat sekiranya ada aduan, dan of course kita akan bekerjasama dengan pihak polis lah. Maksudnya saya percaya semua organisasi dia ada unit siasatan dia sendiri, kan? So tapi kita rakyat Malaysia ni kita kadang-kadang bebas, kan? Macam mana Puan Wong dengan Amelia rasa macam bangsa patutnya terus pergi ke polis untuk buat laporan ataupun go through organisasi dulu? Mana better? Mungkin kita penonton kita nak tahu juga ni. Sebenarnya pihak kami tu tak ada halangan. Sama ada dia mengadukan kepada organisasi tu untuk tindakan dalaman, atau dia datang ke balai polis tu buat report tu. So kebanyakan kes tu kemungkinan pada mulanya dia buat aduan kepada organisasi dia, selepas tindakan atau tiada sebarang tindakan diambil oleh pihak atasan, atau tindakan yang bagi dia tak munasabah, dia baru datang buat report. Itu yang baru tanggungjawab pihak kita untuk jalankan siasatan tu. Amelia ada? Saya setuju dengan Puan Wong. Saya rasa penting untuk organisation ada mekanisme dia yang tersendiri untuk deal dengan komplain-komplain yang ada di dalam organisasi tersebut. Tapi bagi saya, kalau benda tu serius and you nak pergi straight ke balai polis, go ahead. It depends. Bagi saya, kita jangan paksa mangsa tu. You kena buat macam ni, you kena buat macam ni. Kita kena empower dia. You rasa benda ni you nak cakap dengan siapa dulu? Kalau you rasa takut nak pergi polis, cakap dengan HR dulu. And then HR mungkin dapat bantu you untuk pergi buat laporan polis. And the option is really helpful lah. So satulah last soalan, sebab soalan ni kena pula dengan kita. Kalau bangsa tu macam mana selaku sekiranya berlaku gangguan sosial di antara pegawai atasan, universiti, staf bawahan yang mana staf berkenaan yang membuat aduan, mangsa ni ada perlindungan tak? So kadang-kadang orang nak buat takut, lagi-lagi kat organisasi ataupun tempat kerja ataupun pelajar sendirilah nak buat laporan cikgu contoh, kan? So macam mana tu? Ada perlindungan kepada mangsa ke ataupun macam mana? Kalau kita ikut apa-apa polisi ataupun memang sexual harassment bill itu sendiri, kita memang push untuk ada perlindungan kepada mangsa. So apa perlindungan yang kita bagi? Satu, kita bagi untuk dia tak di-victimizekan even further. For example you dah sexual harassment, you dah trauma kat situ. So perlindungan tu adalah sesuatu benda yang boleh prevent secondary trauma
ataupun re-traumatization of the first event. Maknanya re-traumatization contohnya you suruh pengadu ni ulang cerita berulang-ulang kali, pergi dekat orang tu, and then kena pergi kat jabatan ni, and then kena pergi kat jabatan ni, and then semua orang tak percaya, and then cakap itu adalah re-traumatization of the gangguan seksual. But there's also additional trauma. Additional trauma tu macam mana? Macam contoh you kena buang kerja, ataupun you masih dapat kerja tapi dia bagi kat you projek-projek yang ataupun kerja-kerja yang memang demotion lah bagi you. Maknanya sebelum ni you boleh buat event sendiri, sekarang you cuma boleh masukkan data ke dalam Excel sheet sahaja contohnya. So ini adalah additional trauma. So bagi saya, apa-apa polisi di mana-mana tempat kerja, mana-mana institusi pengajian memang kena ada pelindungan. Yang basic adalah no retaliation against the pengadu, and secondly kena protect privacy, kena protect confidentiality. Jangan bagi tahu dia orang punya details dekat orang lain, kita panggil doxing. Jangan release details dia. And saya nak tambah, privacy dan confidentiality ni, kalau you just buat organisasi punya investigation, extend it to the orang yang dituduh juga, pelaku, extend it to the pelaku juga, sebab benda ni tak confirm lagi. You janganlah bagi tahu semua orang maksudnya belum disabit kesalahan lagi kan. Tapi semua satu universiti dah tahu. Satu universiti dah tahu. Betul. So confidentiality dan privacy ni boleh kedua-dua parti, kalau boleh you try to help save them of their dignity and their identity lah. So, saya rasa itu saja sesi kita pada kali ini. Atau Puan Puan Wong Syah. ada Puan last word daripada Puan Wong. Yes. Confidentiality tadi tu. Kalau kes sampai ke tahap pegawai polis tu, kita hanya kata kita akan menjalankan siasatan dengan sempurnanya dan memberi keadilan kepada mangsa. Kalau kes tu berjaya bawa ke mahkamah, memang eloklah. Kalau tak, kadang-kadang kekurangan keterangan yang gugur pun. So kes tu tak berjaya sampai tahap ke mahkamah, tapi kita pun menggalakkan mangsa supaya itu merupakan satu lesson learn atau satu impact kepada pelaku. Kalau maksudnya kita senyap mendiamkan diri saja tu akan menggalakkan kejadian tu akan berterusan. Yes, itu saja. So terima kasih. Saya rasa itu saja Puan Syah. Kita punya panel. So terima kasih kepada semua. Saya rasa itu saja kita punya sesi podcast pada kali ini. Kalau kita nak ikutkan, memang benda ni kalau kita bercakap 2-3 jam pun takkan habis. Kan? So saya rasa itu saja kita punya sesi podcast pada kali ini. So terima kasih kepada semua yang menonton sesi podcast kita pada kali ini. Untuk pendaftaran untuk e-certificate, nanti kita punya admin akan bagi link untuk pendaftaran di ruangan komen YouTube dan Facebook. So boleh isi dekat situ dan feedback, bagi maklum bala berkenaan this topik dekat dalam tu. CJ akan diberikan kepada sesiapa yang tengok secara live saja. Ini saya nak maklumkan juga lah, sebab ada yang tengok secara record nanti dia claim CJ lah. Hanya untuk yang lihat tonton secara live saja kita akan bagi sikit. Kejap lagi admin kita akan bagi link untuk pendaftaran. So terima kasih kepada semua ahli panel. Terima kasih kepada Puan Syah, Unit Integrity bersama dengan kita untuk sesi podcast pada kali ini. So saya harap semua yang menonton sesi podcast pada kali ini bertajuk gangguan seksual mendapat sedikit benefit ataupun at least pengalaman sebenarnya apa sebenarnya gangguan seksual. Sebenarnya dia ni dah pernah jadi mangsa gangguan seksual. So boleh buat laporan, digalakkan untuk membuat report. So rasa kalau tidak selesa boleh buat report. Boleh berhubung dengan Unit Integrity kalau berada di UM. Dialu-alukan. So terima kasih kepada semua yang menonton. Sekali lagi saya mohon maaf di atas kelewatan siaran langsung kita pada hari ini disebabkan masalah teknikal. So terima kasih kepada semua yang bekerjasama untuk menjadikan program ini pada hari ini. Terima kasih kepada PTM, Pusat Kebudayaan Muslim Maya, DTC, siapa lagi? JPPHB. So terima kasih kepada semua. So kita jumpa lagi pada sesi podcast yang bulan akan datang dengan tajuk yang lain. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam.